Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey. So hari ni kita nak tengok sedikit technical analysis untuk Bitcoin, Ethereum dan juga Shiba Inu serta Doge. Shiba Inu dengan Doge ni saling kait-mengait dan semalam Elon Musk dia ada tweet something kan. Siapa yang follow Elon Musk, Shiba Inu punya Twitter account, saya tak pasti fan Shiba Inu ke atau official Shiba Inu, tanya adakah Elon Musk hold Shiba Inu. Elon Musk jawab dia tak hold, dia hanya hold Bitcoin, Ethereum dan juga Doge. So kita nak tengok apakah impact impact dari sudut technical analysis berdasarkan kenyataan Elon Musk. Okey, so kita tengok carta Bitcoin kita. Okey tuan-tuan puan-puan, so ini adalah logarithmic punya Bitcoin chart. Ni rainbow dalam bentuk rainbow ni lah, pelangi yang biasa tuan-tuan puan-puan tengok. Okey, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, dia memang jelas lah dia cuba nak break this level dekat 68k ni, tetapi tidak berjaya dan sekarang ni dia turun balik dekat 61k lah. Okey, so kita memang harap sangat untuk dia break this point, tetapi benda itu tidak tidak berlaku. Sebab kalau dia break 68k ni tuan-tuan puan-puan, InsyaAllah dia boleh pergi shoot sampai ke berapa? 88k. 88k. So dia ada banyak ruang untuk dia bergerak ke atas, tetapi benda itu tidak berlaku. Dia ada sedikit retracement kan. Tetapi yang bagusnya kalau ada retracement macam ni, di mana dia tak jatuh dengan mendadak, altcoin akan mula buat gerakan dia lah. That's why sekarang kita tengok Shiba Inu naik, and then few other altcoin yang large cap punya altcoin kan, even macam Solana, banyak yang start naik. Sebab apa? Sebab Bitcoin dia buat sedikit retracement. Kalau dia jatuh mendadak, then dia sakit lah. Tapi kalau dia jatuh sikit macam ni, then waktu ni lah altcoin akan keluar daripada kepompong masing-masing. Okay, so ini adalah pergerakan dia on a weekly chart lah. So kita masih tak dapat break 68k, which is yang dekat kawasan rainbow ni lah. So mungkin dia akan pergi sideways kejap, and then dia akan cuba retest balik. Mungkin lepas ni yang hijau ni bukan dekat level 69k, mungkin dekat level 72k, 70k, kita tak tahu, kita kena tunggu. Okay, so kalau kita tengok dekat daily chart pula, tak banyak pergerakan yang tak banyak pergerakan yang berlaku lah. Okey, so saya kena tutup kejap yang ni. Baiklah tuan-tuan puan-puan, so kalau kita tengok dekat sini, okey, so dia buat retracement sedikit dan dia naik balik kan. Okey, so kalau kita buat Fibonacci retracement, so ni yang last 67k sampai dia naik. Okey, sampai ni mana 40k ni kan. Okey, so kalau kita tengok dekat Fibonacci retracement ni, dia drop sedikit level 0.786 dan kemungkinan besar kalau healthy retracement dia boleh pergi sampai 0.618, which is sekitar 57k tuan-tuan puan-puan. So kalau dia jatuh 57k pun saya takkan terkejut lah. Tapi diharapnya lepas dia jatuh 57k, dia buat reversal untuk naik ke atas balik lah. Kalau dia turun bawah balik, then kena jaga-jaga sedikit. Tetapi apa yang saya nampak, either dua senario lah. Either dia akan go sideways from here dekat 60k, dia akan cuba maintain 60k, dan dia akan move up balik, ataupun boleh jadi dia pergi sampai 57k dan dia move up balik. Tapi sebab 57k ni dekat 0.618, which is golden ratio ataupun golden pocket, so kita tak perlu risau sangat lah. Okay, so do expect Bitcoin buat movement yang tidak begitu ketara. Dia either gerak sideways ataupun turun sedikit. So itu adalah sedikit sebanyak pergerakan Bitcoin buat masa sekarang lah. Dan kita tengok dekat Bitcoin dominance, which is sangat berkait rapat dengan altcoin. So kalau kita tengok sini tuan-tuan puan-puan, ni saya buat
sedikit line dekat sini, ada trend, dia bergerak dalam ascending channel lah. Okey, so dalam ascending channel dia bergerak ke atas, dia buat few higher high, higher low. Okey, ni saya kena tunjuk dalam 4 hour chart baru lagi nampak. Okey, tuan-tuan puan-puan. So dia buat 3 kali movement ke atas. Ni higher high, higher high, higher high, 3 kali. Lepas tu dia start turun bawah lah, dan dia pun dah break this point. So memang sekarang ni altcoin banyak yang akan naik, bermula daripada large cap punya altcoin. So ini yang kita nampak sekarang ni. Inilah pergerakan dari sudut dominasi Bitcoin. So that's why Bitcoin kemungkinan besar tidak akan melakukan sebarang pergerakan yang dahsyat lah. Mungkin pergerakan dahsyat akan berlaku di altcoin. Altcoin mana? Itu kita tak tahu. Boleh jadi mana-mana altcoin. Mana-mana altcoin yang mana tiba-tiba ada big news apa, dia boleh naik. Okay, so sekarang ni Bitcoin dominance ni paling rendah dia akan pergi selalu berapa? 40%, tuan-tuan puan-puan. Sekarang dekat 45%. Kalau dia pergi sampai 40%, jadi banyak altcoin back akan pump. Banyak altcoin back yang akan pump. Okey. So sekarang ni kita dapati memang Bitcoin susah nak break yang ni, tuan-tuan puan-puan. Susah nak break 48%. Ini adalah resistance dia dari sudut market cap dominance lah. So kalau kita tengok dekat sini pun, kalau saya buka EMA, moving average, exponential moving average, yang mana tengah loading sekarang ni. Okay. So kalau kita tengok dari sudut ni pula, kalau yang dulu kan, lepas dia turun, ni last dia naik bulan Januari paling tinggi lah. Lepas tu dia start turun, dan merah ni adalah 200 dan kuning ni adalah 100. Okey. So waktu dia turun, dia cuba nak naik kan. Kuning ni adalah dia punya resistance. Lepas tu dia dah drop. Okey. And sekarang ni kuning ni dia dapat overcome, tetapi bila dia pergi dekat 200 moving average, which is merah ni, dia drop. So nampaknya merah ni 200 moving average ni adalah satu indikator yang kita boleh gunakan lah, di mana kita boleh expect antara dia boleh break atas ataupun lepas kena ni touch, dia akan turun ke bawah. Buat masa sekarang 200 moving average adalah resistance level untuk dominasi Bitcoin. Okey, dan sekarang ni kita tengok dia tengah naik dan dia tengah turun bawah balik lah. So kita nak tengok adakah dia akan turun bawah. Sekarang ni hijau ni boleh jadi support dia kan, tapi dia boleh turun lagi bawah. Sama juga apa yang berlaku pada bulan Julai, dia naik, lepas tu eventually dia turun balik kan. So sekarang ni kita nak tengok adakah yang biru dah naik ni akan buat U-turn ke bawah balik. Kalau dia buat bawah balik, then kemungkinan besar dia boleh pergi sampai 40%. So level-level ni banyak altcoin yang akan pump. So tu yang ramai duk tak sabar, bila altcoin kan. Sekarang ni nampaknya altcoin dah mula untuk pump. Okey, seterusnya kita tengok dekat Ethereum, tuan-tuan puan-puan. Ethereum pun sama juga dari sudut gerakan dia dekat pelangi ni. Dia pun sama juga, resistance level dia tu yang dekat kuning. Lepas tu dia drop balik lah. Okey, so itu untuk Ethereum on a weekly chart. So kita pun harap dia break yang kuning ni. Kalau dia break, dia pergi dekat sini, harga dia boleh pergi 5,500 USD per ETH. Tapi nampaknya ETH cuba break lah untuk pergi ke 5,000. So kalau kita tengok dekat dia punya daily movement, apakah pattern yang ditunjukkan oleh ETH. So ETH ni nampaknya nampak seolah-olah head and shoulders ni, tuan-tuan puan-puan. Kawasan ni kan seolah-olah menunjukkan head and shoulders. And then ni adalah kawasan diamond juga. Lepas tu dia naik balik, dan dia ada banyak series of head and shoulders juga. Kalau buka dekat 1 hour chart, kita akan nampak lah pergerakan ni adalah pergerakan yang short term tuan-tuan puan-puan. Ni nampak ni, ini dia buat macam head and shoulders ni. Dia drop, lepas tu dia naik lah. Dia naik. So kita nak tengok adakah dia akan ada series of
Head and Shoulders ataupun macam mana. Tetapi ini hanyalah untuk short term, dan sekarang ni nampaknya harga 3,900 adalah support level yang sangat kuat buat Ethereum lah buat masa sekarang. So dia dekat 3,008 ke 3,900. So itu adalah untuk Ethereum punya short term movement. Okay, tapi saya memang agak yakin dia boleh break 4,300, and next hopefully dia capai support level 4,500. So kalau kita tengok dekat sini pun, okay, let's say lah kita buat Fibonacci punya ni level, kita nak tengok. So dari sini sampai last dia turun dekat sini. Okay, so Ethereum kalau dia boleh drop sampai 3,700. Itu adalah 0.618. Sekarang ni dia drop sampai 0.786, which is sekitar 4,000, dan dia berjaya naik balik lah. So dia sedikit berbeza dengan pergerakan Bitcoin. Sebab apa? Sebab di sinilah bermulanya Ethereum punya dominasi. Nampak tak? Dia berjaya break yang kuning ni, tuan-tuan puan. Saya tarik sikit. Dia dah berjaya break kuning ni. So Ethereum ni sekarang ni lebih kuat daripada Bitcoin lah. Pergerakan Ethereum lebih kuat. So kita hopefully kalau Ethereum berjaya pergi ke level ni, start pasti mungkin dia boleh break 4,500 ke dan sebagainya lah. Okay, so movement Ethereum sekarang ni towards Bitcoin adalah upward. Ethereum cuba untuk mengukuhkan dia punya dominasi. Sebab waktu Bitcoin tengah naik ni memang Ethereum sangat slow lah. So kalau sekarang ni siapa yang convert Bitcoin dia kepada Ethereum, dan dia orang memang profit lah. Setengah orang dia orang akan trade ETH to Bitcoin. Kadang-kadang saya pun buat macam tu juga kan. So sebab apa? Sebab memang sangat predictable. Bila Bitcoin buat movement upward, Ethereum akan hold kejap, lepas tu Ethereum akan buat movement upward. So ini adalah bukti dia lah. Okay, so ini adalah pergerakan Ethereum towards Bitcoin. Dan seterusnya kita nak tengok Shiba Inu ni. So Shiba Inu, tuan-tuan puan-puan, hari itu dia naik banyak. Dia naik sampai 0.3525. Lepas tu dia retrace kejap. Dia retrace. Nah, waktu dia buat retracement ni, Bitcoin banyak buat kenaikan. Okay, dan sejak 2 hari lepas, bila Bitcoin dah start stabilize, tak buat big movement dia, Shiba Inu start balik. Shiba Inu start untuk buat dia punya big movement, dan dia pergi sampai berapa? 4,400, tapi 4,483 lah, 4,483. Dan bila Elon Musk kata dia tak hold Shiba Inu, harga dia drop balik lah semalam. Harga dia drop balik, tetapi sekarang nampaknya dia cuba nak pergi ke atas balik. Kalau kita tengok 1 hour chart, okay, dia tengah loading ni. Okay, kalau kita tengok 1 hour chart ni, dia tengah drop, and dia tengah buat kenaikan lah. So ini kalau kita tengok dekat dia punya Fibonacci retracement ni, last hari tu lepas dia drop dekat kawasan mana? 0.5. Dia tak pergi ke sini. Dia berjaya mengambil, dia berjaya kukuhkan sokongan, and dia naik, dan dia trade sekitar 0.786 ke sekitar 0.618. Dia pergi sideways je. Dan lepas Bitcoin dah finish dia punya big movement, dia pula buat big movement, dan dia berjaya break dia punya previous all time high dekat 3533 ni, dan dia berjaya naik ke atas balik. So sekarang ni dia test balik kawasan ni, tuan-tuan puan-puan. Is either dia akan test balik dan naik, ataupun mungkin dia akan pergi balik ke 0.786. Tapi Shiba Inu is very very unpredictable. Sebab yalah, dia adalah meme coin. Elon Musk bagi tweet, dia boleh dia turut akan mendapat sedikit kesan. Tapi kalau kita nak draw Fibonacci dari sini ke sini, kita tengok. Okay, let's say ini adalah dia punya support level kan. Okay, so kalau dari sini ke sini, nampaknya dia sekarang berada di 0.618, and then dia berjaya kukuhkan dia punya kedudukan. So sekarang ni dia sedang trade dekat kawasan ni lah.
nak break 0.382 ni. Dia cuba break ni, and kita tengok mampukah dia akan break ke atas. So selalunya Shiba Inu, kalau orang tanya saya nak hodl ke, saya akan kata trade. Ni bukan financial advice Shiba Inu ni kalau hodl ni dia agak berisiko, tapi kalau trade dia sedap. Kalau trade dia memang sedap lah, especially waktu dia tengah buat movement upward. Kita kadang-kadang trading kita kena ride the wave macam surfer. Kan, itulah paling menguntungkan kalau coin-coin yang macam ni lah. Okay, tapi ni ikut strategi masing-masing lah. Dan kita nak tengok Dogecoin pula, which is pesaing kepada Shiba, ataupun Shiba adalah pesaing kepada Doge. Doge sejak harga dia 0.7 tu dia drop. Sejak yang Saturday Night Live tu dia dah drop, dan dia memang struggle nak break. Sekarang ni dia dekat level, kalau tengok Fibonacci retracement ni kan, dia dekat level paling bawah dia pergi hari tu 0.236. Slowly dia cuba naikkan dia punya kedudukan lah. Dan kalau kita nak draw satu line kalau draw satu line kat sini, ni dia. Seolah-olah dia dah break lah, and dia dah break, and then dia dah going towards upward. Seolah-olah ini adalah movement downward dia yang terakhir, and dia sedang cuba naik ke atas. Sebab kita nampak dekat sini support dia adalah sekitar 0.14 0.16 dia punya support, dan dia naik, and dia bila dia turun balik dia tak pergi sampai 0.16, dia pergi sampai 0.19. So slowly Dogecoin punya support level jadi semakin kuat, and dia punya resistance level pun jadi semakin lemah. So dijangkakan kemungkinan kalau Bitcoin terus naik dan naik kan, of course Dogecoin pun akan ikut Bitcoin lah. Tetapi persoalan yang paling utama yang ramai duduk tanya adalah mampukah Dogecoin break $1? Bagi Elon Musk dia yakin. Dia mampu break $1. Tapi kita kena tengoklah, untuk dia break ni memang mungkin Elon Musk kena buat banyak tweet pasal Dogecoin ke dan sebagainya, saya tak pasti. Tetapi Dogecoin waktu dia naik banyak macam ni, waktu tu Shiba Inu tak ada buat apa-apa kenaikan, tak ada komuniti yang kuat dan sebagainya. Tapi Shiba Inu adalah pesaing yang kuat bagi Dogecoin. So it's always buat masa sekarang ni Dogecoin versus Shiba Inu. Shiba Inu memang berjaya mendapatkan banyak market cap daripada Dogecoin buat masa sekarang. Tetapi kita tak tahu, anything can happen. Dua-dua ni adalah meme coin yang sedang bersaing, dan sangat-sangat menarik lah bagi saya. Okay, so hopefully kita tengok adakah Dogecoin mampu break $1. Tapi mengikut momentum sekarang, Dogecoin sedang buat kenaikan, dan Elon Musk pun kata dia hold Dogecoin dan sebagainya. So ini adalah satu validation untuk komuniti Dogecoin lah. Selagi ada Elon Musk support diorang, mereka tak perlu risau. Okay, so itu saja sedikit sebanyak pandangan saya tentang analisa teknikal bagi Bitcoin, Ethereum dan juga Shiba Inu dan Dogecoin. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan subscribe channel ni. Jangan lupa untuk komen, like dan share untuk video kripto yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam kripto.